Dah. Bahawasa yang disembah, yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Pada hak sebenar, pada hak sungguh, pada hakikat tu pia weh. Dah. Yang lain daripada Allah Taala itu tiada ada ia yang disembah dengan sebenar pada hakikat tak ada. Tiada ada ia yang disembah dengan sebenar pada hakikat ni sekali-kali. Nak kata orang kalau dia tanya katanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain pada Allah ada ke tak ada? Tak ada. Lepas tu degi sabit kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maka tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar berhala, tokong, lembu, pokok kayu tu. Maka kita isbat lagu tu boleh ke tak boleh? Tengok. Hak sungguh ti pada hakikat tak ada sekali-kali. Maka tiada sah dinafikan dia akan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah itu tiada kali-kali, tiada sah. Tak sah dinafikan dia akan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak sah. Sebab pada hakikat yang ada, hak yang sembah dengan sebenar, lagi pula sabit pada kita semua Allah saja. Patut hak lain daripada Allah kita nak sabit nafi boleh tak? Jawab kata tak sah dinafi. Tak sah ditolak. Tapi kenapa? Boleh kata tak sah dinafi. Kerana menafi barang yang tiada ada. Kita menafi barang hak tak ada. Mana seperti bala tak ada pada hakikat. Dia bukan Tuhan. Batu hak dia sembah pada hakikat dia tak ada, dia tak jadi Tuhan. Dan pula lembu hak dia semua dak kata Tuhan pada hakikat dia bukan Tuhan. Maka lagu ni orang panggil menafi menidak dengan la tu orang panggil tak sah. Tak sah maka tiada sah dinafi kerana menafi barang yang tiada ada. Lepas tu kalau kita nak kaca menafi tahsilul hasil. Duk menghasil benda hasil dah. Asal benda Tuhan hak yang disembah dengan sebenar lain pada Allah tak ada. Berhala bukan Tuhan pada hakikat. Lembu bukan Tuhan pada hakikat. Patung bukan Tuhan pada hakikat. Sama ada berhala orang Sia, orang Cina, semua pada hakikat bukan berhala. Lepas tu kita pergi mentakdak benda hak tak ada, orang panggil duk main apa? Duk menghasil benda hak hasil dah. Benda hak tak ada dah. Lagu ni dia kata nah, dan iaitu mustahil. Mustahil. Rupa kita kata kalau Tuhan saat ni tu, Tuhan seorang kita tahu ni Tuhan kita tahu ni Tuhan kita, buh kata ni Tuhan kita Allah. Wak langit ni langit. Tuhan kita wak. Dah. Tuhan kita wak sudah siap langit 7 lapis. Langit 7 lapis Tuhan kita wak dah. Pas duk mari Tuhan Khalik pula mari wak langit ni. Ni. Tuhan kita wak langit dah. Mahsil dah dia panggil benda ni hasilun. Hasil dah. Jadi dah 7 lapis. Duk mari Tuhan Khalik nak misawi nampak tahsilul hasil. Duk mari Tuhan Khalik mari buat pula langit Tuhan kita buat 7 lapis. Makna kata Tuhan Khalik gi buat bekas Tuhan kita. Langit pertama bekas Tuhan kita buat dah, langit kedua Tuhan kita buat dah, langit tiga bekas sel dan asap Tuhan kita dah. Makna kata Tuhan Khalik kita ni orang panggil hasil apa? Orang panggil tahsilul hasil. Duk menghasil perkara hak Tuhan kita hasil dah. Kerana dia Tuhan Khalik gi buat langit Tuhan kita buat dah. Hak Tuhan kita kesal dah. Langit 2, langit 3, langit 4. Hak Tuhan kita menghasil dah. Lagu ni orang panggil mustahil. Kerana Tuhan Khalik menghasil perkara hak hasil dah. Supaya sini. Benda hak tak ada. Kita pergi mentakdak. Orang panggil hasil benda ke? Hasil mengharap tahsilul hasil. Menghasil perkara yang hasil. Benda Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak ada Allah. Lepas tu kita pergi menghasil Tuhan tokong, Tuhan berhala, Tuhan lembu. Hak ni benda tak ada asal. Dah kata dia tu bukan Tuhan pada hakikat. Lepas tu kita pergi kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Makna kata kita dah menghasil perkara yang hasil dah. Makna dia tak ada dah pada hakikat. Kita dah menghasil. Lagu ni dia panggil mustahil. Pada hakikat, pada sebenar, pada wakil Tuhan sungguh Allah. Lepas tu kita akan ada isbat nafi tidak ada Tuhan yang sebenar. Berhala bukan Tuhan sebenar. Tokong bukan Tuhan sebenar. Pokok kayu Tuhan sebenar. Makna kita dah menghasil perkara yang hasil dah. Perkara tak ada kita dah kata tak ada lagi. Itu mustahil. Tengok jawab pegang. Siapa pehera tu? Nascaya berkata kami makna menafikan dimakan itu. Menafi dimakan itu yang tersebut daripada Tuhan yang disembah pada hakikat pada diri perkara tiada ada yang lain daripada Allah tak ada. Yang adanya Allah. Lepas tu menafi jika dia nak makan makna rana, nak tanggung kot mana weh. Musannif kita nak tanggung ada soalan. Bukan kata soalan mukaddar dia tanya. Lepas tu duk menghasil perkara yang hasil. Benda tak ada, mentakdakkan. Duk mentakdak benda tak ada dah. Lepas tu lagu tu jadi tahsilul hasil. Mustahil. Lepas nak jawab guna musannif. Nascaya berkata kami ini musannif. Makna menafikan dimakan itu
Dimakan tidak ada Tuhan yang sebenar. Yang lain daripada Allah tu tak ada tu. Mengkhabarkan. Itu nak cerita. Nak royak teh. Kata Tuhan hak sebenarnya Allah. Nak royak ya. Nak royak tu Tuhan hak sebenar. Ialah Allah. Adapun berhala dan tokong dan pokok kayu lembu tu tak sebenar. Nak berita lagu tu. Lepas tu. Dan mengiktikakkan. Dan nak iktikak. Nak pergi mana? Ketiadaan adanya. Nah. Ada Tuhan yang disembah pada hakikat selain pada Allah tu tak ada. Nak iktikad tu Tuhan yang sebenar pada wakil lain pada Allah tak ada. Nak iktikad kan? Gawa ketiadaan ada. Tak ada. Benda selain pada Allah, Tuhan selain pada Allah yang disembah dengan sebenar pada hakikat tak ada. Hak ada Allah. Ketiadaan anda, ketiadaan adanya ada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat lain pada Allah tak ada. Nak mengketiadaannya pada iktikad. Tapi apa lagi? Tiada maknanya nak meniadakan barang yang tiada ada. Bukan nak meniada. Faham molek? Bukan nak meniada. Kita nak meniada ni kena benda tu ada baru kita nak meniadakan. Supaya mula-mula Allah Ta'ala jadikan langit. Langit ni Tuhan jadi mengijad. Tuhan ijad lah ni. Ijad. Sikit lagi Tuhan kata. I'dam. Tuhan nak meniada. Makna kata nak i'dam, nak meniada, kena benda ni sudah ada dah. Baru boleh i'dam, baru boleh meniada. Makna kata la ilaha, tiada jenis Tuhan, malaikat Allah. Makna menapi tika ni, makna nak mengkhabar, nak mencerita, tak ada dah. Makna ketiadaan ada. Tuhan hak sebenar, lain pada Allah, tak ada malaikat Allah. Lepas tu nak i'tikad kata ketiadaan ada Tuhan selain pada Allah. Lepas tu bukan i'tikad tika ni menafi ngalah. Kata nak meniada, benda yang tak ada nak meniadakan akan tak boleh. Kalau kita meniada, makna kata berhala ni pada hakikat ya ada. Batu ya ada. Lagi pula pokok kayu yang pun ada jadi Tuhan setia. Lepas tu kita pergi meniada. Bahkan kepala, tokong, pokok kayu, tukar ataupun pusuk dan benda semua tu pada hakikat yang tak ada di awal-awal lagi pada Tuhan yang sebenar. Lepas tu kita nak pergi meniada, tak boleh sebab ia tak ada di awal. Nak meniada, ia kena ada dulu baru boleh meniada. Supaya langit ia ada. Lepas tu Tuhan nak meniada sebab ia ada, lepas tu meniada. Tapi benda ni tak ada di awal-awal, nak pergi meniada boleh tak? Tak boleh. Sebab tu makna kata yang terang. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yakni nak memberita kata tak ada dah Tuhan sebenar malaikat Allah. Lepas tu nak ketiadaan ada. Nak yakta benda ni tak ada. Iktikad kita tak ada. Tapi bukan tak nak meniada. Nak meniada kata ada, nak tak ada. Ia tak ada di awal-awal lagi dah. Faham tak? Ia tak ada di awal-awal. Faham tak? Lapa? Meniada dengan ketiadaan. Tak suka. Benda ni ketiadaan ada. Mana? Telefon ketiadaan ada. Ataupun Tuhan yang disembah dengan sebenar, berhala tokong apa? Tak ada. Ketiadaan ada. Di dalam iktikad kita tak ada. Tapi bukan tak nak meniadakan benda tak ada. Bukan berhala tu pada hakikat, ia tak ada di awal. Pada nak meniada kan, tak boleh meniada. Bukan makna meniada tika ni. La ilaha illallah, nak mengketiadaan, nak sepak oleh hati kita, nak mentakdak oleh hati kita. Kata Tuhan berhala, Tuhan tokong, Tuhan pusuk, tak ada dia di dalam iktikad kita. Tak ada dia di dalam iman kita. Tak ada dia dalam jiwa kita. Tak ada dia dalam zat. Bukan kita nak meniada, tak ada kena meniada, dia tak ada di awal-awal kita. Dia bukan Tuhan dah. Sebab tu jawab apa? Jawab apa? Sekesal lagi. Tengok molek weh. Tu dia. Dan dijadi napi itu berhadap pada barang yang di dalam zihin mukmin. Barang yang ada dalam zihin, ada dalam hati, ada dalam akal bagi orang mukmin. Kerana bahasa zihin itu mentaswi ia. Ia zihin mukmin. Taswi menggambar atas jalan fardu, yakni fardu takdir. Abuh kata ialah fardu dan takdir akan ada beberapa Tuhan. Fardu takdir lazim. Kalau Tuhan berhala, kalau Tuhan lemu, kalau Tuhan tak ni fardu ni. Supa ni. Allah ilahun. Ilahun berapa Tuhan ni? Kita tanya ilahun. Ni. Ilahun, ni orang panggil beberapa Tuhan. Tuhan kita pun masuk dalam ilah kita katanya. Tuhan berhala, Tuhan tak pun masuk dalam ilah. Tapi kita Allah, Allah ni. Ni sepak bini alih lam ni sepak ni. Sepak Tuhan tak sebenar. Maka alih lam tika ni orang panggil alih alam, orang panggil alih lam ghalabah, takdiri. Takdir ya pada hakikat Tuhan lain pada Allah tak ada. Cuma boh takdir kata kalau Tuhan berhala,
kalau Tuhan tokong, kalau Tuhan lemu, kalau Tuhan perusuh, boh takdir ya. Lepas tu dalam hati orang boh takdir, fardu takdir, Tuhan selain pada Tuhan kita. Berala, tokong, lemu, pusu, pokok kayu, dan mau ikat kain tu, boh takdir. Lepas pada boh takdir, sila satu persatu dalam hati orang mukmin. Lepas pada tu, takdir akan beberapa Tuhan yang disemua dengan sebenar. Kemudian menghukum iyo orang mukmin zahir, orang mukmin ni atas sekalian gapa? Sekalian beberapa Tuhan yang disemua pada takdir dan pada fardu ni dengan nafi semua tu ditolak. Malaikat Allah juga tiada dinafikan, dia kan Allah tak dinafi. Tetapi tiada hasirat di atas kufar. Malaikat iktibar dengan wakil dan tiada jadi nafi itu berhadap ke barang yang di dalam zihir orang kafir. Malaikat iktibar wakil. Kerana puasa barang di dalam zihir kafir daripada berala dan umpamunya. Tengok. Rak ni. Perhati molek. Faham jawab molek. Ni payah sikit ni kena fikir molek. Budak-budak kena fikir molek. Esok kita tanya. Nah. Ni sekali lagi nak video mau faham. Jadi timbul persoalan daripada pertanyaan kepada musannif. Masalah nafi la ilaha illallah. Nafi la ilaha illallah ni duk jadi masalahnya timbul persoalan. Orang panggil tak sah nafi sebab apa? Menafi benda yang tak ada dah, hasil perkara yang hasil dah. Benda yang tak ada dah. Lepas tu dia menafi pula. Jawab setengah kata, tak sah lagu ni. Duk mentahsil menghasil, duk tahsil ke apa? Menghasilkan perkara yang hasil dah. Maka apabila kita menghasil perkara yang hasil dah, ini pada hukumnya tak sah, pada kaedah tak sah. Tengok. Pada kaedah tak sah, tengok. Ni. Berarti molek nah, dua jawapan, dua tanggung ni daripada soalan. Soalan orang tanya. Tengok. Ni persoalan. Tanya molek. Lepas tu kita baca for kita. Persoalan orang tanya. Dah. Persoalan orang menanya musannif. Tanya molek. Menanya musannif. Dah. Tiada sah. Dah. Tiada sah. Tiada sah. Dah. Tiada sah. Menafi perkara yang tiada ada. Nah. Jadinya tahsilul hasil. Dah. Tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Perhati mulai. Benda ni payah sikit ni. Tahsilul hasil. Yakni nah. Yakni menghasil. Nah. Perkara hak hasil dah. Perkara hak hasil dah. Hasil dah. Dah. Daripada berala dan lainnya. Dah. Dan lainnya semuanya pada hakikat. Pada hakikat. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan ni pada hakikat bukan Tuhan. Lepas tu kita duk menyabik lagi, duk menafi, maka tak sah. Maka jawab dua jawapan. Maka jawab musannif dan mentanggung musannif. Mentanggungannya musannif dua dua jawapan. Tengok molek. Dua jawapan. Dua jawapan kat mana weh? Tengok. Dua jawapan. Jawapan kat mana? Tengok. Satu, dua jawapan. Dah. Satu. Fal jawabul awal. Jawab apa dah? Nafyu la ilaha illallah.
La ilaha illallah ke apa dia? Dah. Maka menafi menafi ketika ini ialah mengkhabar dan mencerita. Kata Tuhan hak sebenar pada waqi' dan pada hakikat. Tulis molek. Apa luar tulis dia pada hakikat ialah Allah. Serta mengiktikad ketiadaan adonyo etikad ketiadaannya Tuhan hak sebenar. Tiadaannya Tuhan sebenar malaikat Allah. Adapun berhala dan patung, semua ini bukan Tuhan hak sebenar. Tanam molek hak sebenar hak sebenar. Dan bukan makna la ilaha illallah. Dah. Meniadakan. Meniada. Meniadakan Tuhan. Bukan makna meniada. Barang yang tiada ada. Dah. Kerana apa? Kerana kita nak meniada ni. Kena barang hak ada. Barang hak ada. Dah. Seperti kita katanya dah. Seperti Tuhan mengijadkan langit, bumi, pokok kayu dan lain-lainnya. Kemudian Tuhan mengikdam dan meniadakan. Maka sahlah. Ketika ni meniadakan kerana langit bumi perkara sudah ada. Maka sah meniada. Kan dia. Dah bersalah pada la ilaha illallah. Jaga molek. Lepas tu pergi baca diri. Tiada sah. Nafi ketika ni pakai makna i'dam, yakni meniada Tuhan hak tak sebenar. Kerana Tuhan tak sebenar, pada hakikat tak ada di mula-mula lagi. Pada hakikat tak ada di mula-mula lagi. Pada hakikat tak ada di mula-mula lagi. Sebab tu
Sebab tu nafi tika ni nah. Sebab tu nafi ketika ini makna ketiadaan ada. Maknanya ketiadaan ada. Ketiadaan ada. Nah. Bukan meniada. Pati molek. Dan jawapan yang kedua daripada jawab musannif. Jawapan yang kedua daripada musannif weh. Jawapan yang kedua daripada pihak musannif kita tak nak. Dah. Iaitu kita kata nafi ketika ni dah. Tak sewa jadi hasih mahasih. Yakni kita menafi ketika ni orang panggil nafi dah. Nafi la ilaha. Dah. Berhadap kepada zihing orang mukmin. Dah. Yang mentaswih. Dah. Pada zihingnya. Atas jalan fardu dan takdir. Fardu dan takdir kan beberapa Tuhan beberapa Tuhan yang disembah. Yang disembah dengan sebenar. Kemudian menghukum dan menyabik dalam zihing dah. Atas sekaliannya dengan api. Apa sianya yakni berhala. Dan kita kata kayu. Dan lainnya tu mana kata menapi dia pun isbat atas sekalian tu dengan api dengan tolak malaikat Allah jua. Malaikat Allah jua yang sabit dan yang ada pada hakikat. Dah. Tengok tak kalah. Ni kita nak suruh kali lagi. Tengok sini. Gapo dia? Perhati. Molek sini. Lepas tu kita tahu lagi. Tak nak dia mau faham ni. Masalah ni payah sikit. Yang kita ada persoalan, dia mau tanya musannif daripada la ilaha illallah. Yakni daripada la ilaha illallah tu duk menafi ke apa? Jadi kita mari mula-mula makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Tu terjemah betul-betul. Lepas tu kalau kita terak dalam sikit, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Pada pihak adanya, ada sungguhnya. Tuhan disembah dengan sebenar. Pada wakil, pada hakikat. Pada pihak ada, hak kita sembah tu hak ada sungguh. Ialah Allah. Berala tak ada. Pokok kayu tak ada. Ada sembah. Pusu ada sembah. Tak ada pada hakikat. Ataupun makna yang kedua kita terak lagi. Tuhan yang sebenar, saja. Satu saja yang bernama Allah. Tak ada jadi masalah. Jadi timbul persoalan. Persoalan orang menanya musannif. Tiada sah menafi perkara yang tidak ada jadinya. Gawa jadinya tahsilul hasil. Makna tika ni la ilaha illallah. La ilaha. Tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar. Menafi perkara yang tak ada. Berala perkara tak ada pada hakikat. Pusuh hak demo sembah pada hakikat bukan Tuhan. Dan pokok kayu demo sembah demo ikat tali pada hakikat bukan Tuhan. Lepas tu duk pergi menafi, pergi menidak perkara yang tak ada. Maka orang tanya musannif menafikan la ni, saya call la ni. La nafi jenis nak menafi syarat kena menafi perkara yang ada. Asalnya syarat nak menafi dengan la. Nak menafi dengan la, nak meniadak dengan la, syarat perkara yang ada. Syarat perkara apa? Syarat mangfi dia. Syarat mangfi ataupun perkara yang dinafi. Perkara yang dinafi itu kena ada. Perkara yang dinafi itu kena ada. Kena ada. Tiba-tiba berala pada hakikat tak ada. Tak ada pada hakikat. Bukan pada hakikat. Lepas tu pergi menafi dengan la. La harah nafi. Maka syarat bagi yang nak menafi perkara mangfi itu perkara kena ada. Pakai mandi berala perkara tak ada.
Pokok kayu demo semua perkara tak ada, pusu perkara tak ada. Lepas tu lagu mana musannif nak jawab daripada tanya dia kata tak sah menafi perkara yang tak ada. Kalau kata nak menafi jadi tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Yakni mahasib perkara hak hasil dah. Mana daripada berhala dan pusu dan lain-lain semua pada hakikat bukan Tuhan. Maka kita pergi menafi berhala, pusu, pokok kayu ni duk menafi perkara hak tak ada. Lepas tu apabila kita pergi menafi duk hasil perkara yang tak ada dah. Duk tahsil hasil. Tahsilul hasanah kita mentakdak perkara hak tak ada. Pada hakikat berhala bukan Tuhan, tak ada hak Tuhan dia. Pusu bukan Tuhan dia. Lagi pula pokok kayu bukan, tak ada pada hakikat. Lepas tu kita hidup menafi perkara tak ada. Lagu ni kita mahasib perkara hasil dah. Kamu dia mahasib perkara hasil dah. Di dalam kaedah kata tiada sah kita menafi dengan lah pada mangfiyah perkara tak ada. Kamu dia musannif kita jawab. Maka jawab musannif dan mentanggungnya musannif dua jawab daripada soalan dia mata tak sah kita nak menafi perkara yang tak ada daripada Tuhan berhala, Tuhan pokok kayu, Tuhan pusu ataupun Tuhan tunggu kayu ataupun Tuhan batu. Hak dia semua ni tak ada pada hakikat. Lepas tu kaca duk nafi buat apa benda tak ada dah. Bukan Tuhan dah ya. Kaca duk menafi duk menghasil benda tak ada, duk menghasilkan benda tak ada dah. Lagu ni panggil di tahsilul hasil. Duk menghasil benda tak ada dah. Asalnya berhala bukan Tuhan, bawa batu dia semua bukan Tuhan, tunggu kayu kan. Lepas dak pergi menghasil buat apa lagi nya? Jawab apa yang musannif katanya fal jawabul awwalu. Jawab yang pertama, nafi la ilaha illallah. Perhati molek. Nafi la ilaha illallah ni, maka menafi ketika ni ialah mengkhabar, nak royak, nak mencerita kata Tuhan hak sebenar pada wakil, pada hakikat, pada sungguhnya Allah. Nak royak gitu ya ta. Tuhan hak sebenar weh. Tuhan hak sungguh hak pasti kita kena sembah, pasti kita kena ibadat, pasti kita kena sujud ialah Allah. Nak ayatnya tu ya. Nafi ketika ni makna mengkhabar dan menceritakan. Tu jawab musannif pertama daripada persoalan. Dia ialah Allah serta mengiktikad. Khabar tu Tuhan sebenar kita patut sembah. Hak layak kita semua Tuhan semua layaknya munasibul lahu yula yaliku bihi yang layak dengan dia yang munasabah kita semua kita sujud ialah Allah. Lepas tu serta iktikad ketiadaan adanya ada selain pada Allah tak ada. Selain pada Allah berhala bukan Tuhan. Pusu bukan Tuhan, lembu bukan. Noyaknya tu khabar Tuhan sebenar Allah. Lepas tu hak lain tu ketiadaan adanya ataupun ketiadaan ketiadaan adanya hak lain pada Allah. Noyak tu berita royak Tuhan sebenar Allah. Lepas tu serta kita jazim, kita iktikad 100% kata hak lain tu ketiadaan adanya. Banyak tu ya. Tapi makna mana? Tapi bukan dengan makna menafi la ilaha illallah ni nak meniada. Faham tak lapang Melawi? Tak serupa dah tu. Ketiadaan, yakni nak tolak kata tak ada di kita. Tak ada di kita, di hati kita. Selain pada Allah tak ada. Hak adanya Allah Tuhan sebenar. Tuhan sungguh. Tapi makna kata nafi la ilaha illallah tika ni bukan makna nak meniadakan perkara hak tak ada. Berhala pada hakikat dia tak ada. Sebab tu nak bermakna meniada tak boleh. Sebab dia tak ada. Dia bukan Tuhan. Adapun di atas keadaan ada dia tu makhluk tu lain. Ada dia makhluk sebab orang jadi. Pusu kena jadi oleh Allah. Pokok kayu dia mau sembah Tuhan jadi. Kalau di atas dia tu makhluk hak tu boleh meniada, tapi di atas keadaan dia Tuhan yang sebenar. Hak ni dia tak ada di mula-mula. Sebab tu kita nak pakai makna nafi la ilaha illallah dengan makna meniadaan kan dia. Kita nak mentakdak, tak boleh nak meniada sebab dia tak ada di mula-mula kita. Supaya barang tak ada supaya barang ni tak ada. Mu nak meniada kau dia tak ada di mula sebab anak kita. Anak kita lagi kadate, tak ada beranak gila ni. Kita nak meniada anak. Nak meniada kan dia tak ada di mula-mula lagi. Malaikat dia timur mari. Timur mari kita nak meniada. Yang kita buat tikus, bunuh dia ke, kamu hidup. Tu makna meniada daripada benda ada. Hak ni dia tak ada di mula-mula. Bukan maknanya la ilaha illallah meniada barang yang tiada adanya. Kerana kita nak meniada ke kau. Nak meniada kena barang hak ada dah. Nak meniada ni kena barang hak ada dah. Seperti Tuhan menijakkan langit, bumi, pokok kayu dan lainnya. Kemudian Tuhan mengikdam dan meniadakan, maka sahlah kita tak meniadakan. Kenapa? Kerana langit, bumi, perkara sudah ada dah. Langit, bumi ni orang panggil perkara sudah adanya. Maka sah meniadakan akan dia bersalahan daripada la ilaha illallah. Tiada sah lah ketika ni lah pakai makna dan makna meniadakan Tuhan hak tak sebenar. Kerana apa? Kerana Tuhan hak tak sebenar pada hakikat
Tak ada di mula-mula lagi. Sebab menafi tika ini maknanya ketiadaan ada. Bukan makna meniadaan akan dia. Makna nak mengga ketiadaan tak adanya selain pada Allah. Allah Ta'ala saya. Bukan menafi tika ni makna nak meniada kata. Nah Tuhan berala. Tuhan tokong, Tuhan pokok kayu, meniada. Kita nak meniada. Makna lain, makna nak meniada. Ini tak sah nak pakai maknanya. Ada pun lain dengan mana ketiadaan ada pada mula, hak ni sah. Kalau nak makna meniada, hak ni ya kena ada. Tapi Tuhan hakikat, Tuhan seorang ya. Ada pun berala tokong ni, ya tak ada di mula-mula pada sifat Tuhan yang sebenar. Maka apabila ya tak ada bersifat dengan Tuhan sebenar, maka kita nak pergi meniada, tak boleh sebab ya tak ada di mula-mula. Makna payah sikit weh. Payah kena fikir sikit. Yang kedua jawab pai musannif. Raja. Nafyu la ilaha berhadap kepada zihing orang mukmin yang mentaswi ia orang mukmin atas fardu dan takdir. Boh kata beberapa Tuhan yang disemuah dengan sebenarnya duduk dalam hati mukmin. Berala di mata Tuhan. Tokong di mata Tuhan. Tuhan Cina pun tahu Tuhan. Sebatu dia mula semua tahu Tuhan. Pokok kayu dia mengikatkan kuningkan Tuhan. Mesebara memfardu takdir lah hati tahu tu Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan. Dalam hati zahing bagi orang mukmin. Lepas pada dia fardu takdir ya sila gitu Tuhan berala, Tuhan tokong, Tuhan pokok kayu, Tuhan pusu ni. Kama dia menghukum dan mensabit ia zahing mukmin, tak orang mukmin ni atas sekaliannya daripada berala dan kayu dan pusu dan semua ni dengan nafi semua tu nafi tolak. Ditolak ketiadaannya. Tapi nak isbat dalam hatinya, malaikat Allah jua yang sabit dan yang ada pada hak lain tu disepa akan mula tu ri taswir berala Tuhan. Tokong Tuhan, pokok kayu Tuhan, lembu Tuhan. Dia duduk semua api pun Tuhan api tu. Tapi semua benda tu, ramai dia menghukum naga atas sekaliannya nafi tertolak. Ketiadaannya Tuhan, hak yang adanya ialah Allah. Tapi kalau kita sila kepada zihing bagi orang kafir, maka tidak sahlah kita nak rak dengan la ilaha illallah. Kenapa? Kerana dalam hati orang kafir, ia ada isbat semua dah berala tu Tuhan dia, berala Tuhan. Tapi makna kata sah kita nafi dengan la ilaha illallah, kita nak sila pertama, la ilah dengan makna mengkhabar serta mengiktikad, menjazam, berpegang ketiadaannya selain pada Allah. Tapi makna la tika ni bukan makna meniada. Kerana meniada kena ada tu baru boleh meniada. Yang kedua jawab yakni kita pergi tengok apa hadapi la ilaha illallah di kepada zihing dan hati orang-orang mukmin yang menyila dalam hati, yang tergama dalam hati kata berala Tuhan, tokong Tuhan, batu Tuhan. Tapi semua tu dihukumkan dari atas sekaliannya dengan kata nafi tak ada, bukan Tuhan pada hakikat. Yang ada ialah Allah. Maka sahlah kita nafi dengan la ilaha illallah. Tu lagi. Lepas tu dia katanya tiada dinafikan dia kan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tetapi tidak hasil raddun. Tak hasil rak. Tak hasil rak di mana? Di atas kufar. Di atas orang-orang kafir tak sah. Sebab apa boleh kata tak sah? Kita nak menafi dengan la ilaha illallah. Nak menghadapi la kepada orang kafir. Kerana orang kafir di dalam hati dia tu. Kenapa dia? Kerana bawa sebarang di dalam zihing kafir. Daripada berala. Dan umpama berala tu sabit. Tiada sah nafinya, nafi la ilaha illallah. Dah. Maka mulahazah ni tak boleh. Dah. Kemudian apabila kita silah. Dah. Tiada sah. Tiada sah. Dah. Nafi. La. La ilaha tu. Kita menyilarkan dan tergama kepada barang yang ada dalam zihing orang kafir dan iktikad orang kafir. Orang kafir. Kerana orang kafir dalam zihingnya ada berala sungguh. Ada berala sungguh. Tetapi sah iktikad dah, tetapi sah nafi la. Tengok nafi la ilaha illallah dengan iktibar waqi'.
Iktibar waqi' dan hakikat. Baru sah. Iktibar waqi' dan hakikat sah. Dah. Jadi kalau kita tengok kalau nafi la ilaha. Kalau kita suluh gi kepada hati orang kafir ataupun zahir orang kafir, menyela orang kafir, maka ketika ni tak sah. Sebab apa? Dalam hati orang kafir dia pegang dengan berhala penuh-penuh. Kalau kafir pegang dengan berhala. Kalau kafir dia pegang dengan api tu Tuhan dia penuh-penuh, maka tak sah menafi ketika ni. Malaikat nak sah juga menafi pada la ilaha illallah, sah menafi la menghadapi kepada zahir orang kafir dengan kita sila dan iktibar kepada waqi'. Kerana kita iktibar waqi', iktibar hakikat Tuhan sebenar, hak disembah akan dia pada adanya Allah. Lepas tu kalau kita pergi silang semata-mata hati orang kafir, tak sah nak nafi dengan la ilaha. Kerana dia dalam hati orang kafir, dia silang dengan berhala penuh-penuh. Ataupun dia tikak dengan api penuh-penuh. Maka tak sah kita nak silang, nak menghadapi la nafi ni, pergi kepada hati orang kafir. Bahkan kita silang pada hati orang mukmin tak apa. Silang berhala, silang tokpon, silang batu, silang pusuk. Tapi lepas pada tu, menghukum dan mengisbat, semua benda tu nafi ditolakkan dia. Hak yang ada Allah jua. Sah disilangkan pada hati orang mukmin. Dan tak sah silang kepada hati orang kafir, malaikat nak sah juga silang pada hati orang kafir dengan iktibar hakikat bagi benar-benar. Hakikat Tuhan disembah dengan sebenar ialah Allah. Walaupun hati dia penuh dengan berhala, penuh dengan tokpon, penuh dengan pusuk, tapi iktibar pada hakikatnya ialah Allah hak sebenarnya. Boleh juga. Nah, tengok. Dan alhasil dan perkara yang hasil. Apa dan alhasil? Apa yang hasil? Yakni pendek kata dan kesimpulan. Wah itu. Dan bermula alhasil, yakni bermula pendek kata dan simpulannya. Gitu. Yang dinafikan itu salah suatu daripada dua perkara. Hak kita duk nafi dengan la ilaha, dua perkara. Mana dua perkara perhati budak-budak ni? Dah. Pertama, segala Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Mula-mula kita genapi Tuhan yang disembah dengan sebenar pada waqi'. Yang lain daripada Allah Ta'ala tu ada ke tak ada? Jawab kata tak ada. Yang ada, yang sabit, yang sungguh pada hakikat Allah. Ni kita nak menafi makna la ilaha dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Ni makna la ilaha apa weh? La ilaha makna la ma'budin, la ma'buda bihaqqin illallah. Bihaqqin illallah. Tiada Tuhan, tiada jenis Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Mula-mula duk nafi dengan ilaha, menafikan Tuhan yang tidak disebenar. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat ada ialah Allah. Mula-mula nafi dengan ilah dua perkara. Pertama, menafi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Satu, pada waqi' yang lain pada Allah tak ada melainkan Allah. Dan kedua barang yang pada zihing mukmin, pada hati mukmin, pada jiwa mukmin, pada sinabari mukmin yang mentaswikan, yang menterupakan, yang mentergambarkan banyak yang disembah, berhala yang disembah, api yang disembah, tokong disembah, batu disembah, kok kayu disembah dengan sebenar. Maka salah satu daripada dua inilah, apa dua inilah, dua yang dinafi ni. Daripada nafi pertama, Tuhan tiada Tuhan jadi disembah dengan sebenar. Satu. Lepas tu orang panggil, nak kita taswirkan dalam hati orang mukmin, zihing orang mukmin yang taswir pada Tuhan tu banyak fardu takdirnya. Dah. Maka salah satu daripada dua ini yang dinafi dah. Mana? Pertama, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Adanya pada hakikat tidak ada. Melainkan Allah sah. Ataupun yang kedua menafinya berhadapi pada hati-hati orang mukmin. Zihing orang mukmin yang mengata Tuhan tu banyak. Bila Tuhan tu Tuhan ni, lepas tu menghukum dengan menafi hak semua tu, hak isbatnya Allah. Tu dia. Kemudian dua inilah yang dinafi, kemudian maka isbatkan Allah, artinya dihukum dengan bahasa Allah itu ada dan ialah Tuhan yang benar. Allah Ta'ala yang adanya, Tuhan yang benar. Allah sekat dulu kamar kata wallahu a'lam. Hanya tu dulu. Kita baca ni dulu. We pahak ni. InsyaAllah. Habis dah tak pelai, 4 pelita perlah dah tu. Pelawi dah tu. Baca ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula weh. Tak kita tu tulis tadi. Maka ketika itu tiada adalah bagi seorang uzur, tak boleh nak uzur dah apabila ketika duduk di pada masyar nak uzur kata ya Allah kami tak ada nak buat amal ya Allah duduk atas dunia dulu, kami tak ada semaya ya Allah, tak ada masa ya Allah nak semaya sebab kami kerja banyak. Nak minta uzur dengan Tuhan tak boleh dah.
Kalau nak minta uzur, pun uzur learning. Kalau nak bertaubat, pun taubat learning. Nak royak, pun royak learning. Weh. Akhirat Islam royak kata, ya Allah tak ada. Mau duk jual laksa, ya Allah. Tak ada nak semaya. Hak ni royak kata, ya Allah mau tak ada. Jual menega besar, jual baju, jual tu, jual ni berang tu, berang ni tak ada. Tengah tu, ya Allah kami tak ada. Jual kering banyak dah orang ambil, ya Allah. Tika ni boleh lagi nak minta uzur dengan Tuhan. Minta caping dengan Tuhan. Tak boleh dah. Nak minta uzur learning. Akhirat esok Tuhan tak wih peluang dah kita minta uzur. Ya Allah, tak ada. Ya Allah, hari ni kan kami ngapa banyak dah tak ada nak semaya. Tak boleh. Hari ni tak ada berdoa. Kau ada bergaduhnya, dah basuh setengah kuku bekal kami, ya Allah. Dah ya dah. Tak boleh minta uzur dah weh. Dah. Sudah menakuti akan kita pada dunia. Pada dunia ni Tuhan Allah Ta'ala beri dah orang menakuti. Daripada para rasul, para nabi. Tapi pada kita ni rasul tak ada, nabi tak ada. Tapi para ulama menakuti pada kita. Ada orang menakuti dah pada kita. Mu jangan dah buat benda ni. Mu jangan derakau Tuhan. Mu jangan duk berzina. Mu jangan duk minum arak. Mu jangan duk tinggal semua. Ada yang menakuti kita dah pada dunia ini. Akan dimakan itu hari. Ada dah orang menakuti akan dimakan itu hari. Dengan disuruh akan segala rasulnya. Dia ni rasul tak ada. Tapi para ulama dah wayak kita. Dah. Memberi ketahui kepada segala makhluk, segala amalan yang baik dan yang jahat. Semua rasul-rasul tu datang mari pada alam dunia untuk royak kita benda-benda yang baik, benda-benda yang karut tak boleh buat, benda jahat tak boleh buat. Lepas tu kalau kita kacau ada buat lagi, kita lah tempat penanggung. Lepas tu akhirat esok minta, ya Allah, kami minta maaf lah, ya Allah, kami pergi buat benda tu, kami tak tahu, tak boleh dah. Tak boleh nak minta uzur dah. Tak boleh nak minta negara, minta caping dah, tak boleh nak minta maaf dengan Tuhan. Sebab Tuhan hantar rasul dan nabi mari pada alam dunia. Selepas pada nabi dan rasul tak ada, hantarkan ulama-ulama yang tuju royak menakuti pula. Hak ni baik weh, hak ni jahat. Lepas tu kita nak lari kaki tak boleh dah akhirat esok. Perhati dia, dia lari kaki, dia motu lah. Dah, semua lari kaki tak boleh dah. Tu dia. Ketahui pada segala makhluk, segala amalan yang baik dan amalan dan yang jahat. Dan menakuti segala makhluk daripada dimakan itu hari. Maka semua para rasul saat ni datang mari duk menakuti kegerumi kepada kita, jangan duk buat benda tak baik. Daripada minum arak, berzina, tinggal semaya, tinggal puasa tu jangan. Rasul tu royak belaka dah kepada makhluk daripada dimakan itu hari. Maka tiadalah guna menyesal, tak guna dah menyesal. Klik akhirat esok duk menyesal lah, apa duk le kubur nak teriak dengan Tuhan. Sebab apa? Kubur je gelap gelemak Pas kubur setengah orang tu cerah. Cerah suk mata mana masuk dalam kubur. Amalan semaya, ya amalan tahajud, ya amalan mengajar, ya amalan tu amalan ni. Ada hak mana so weh. Kalau tak ada semaya, ada hak mengaji. Tak ada hak mengaji, ada hak sedekah. Tak ada sedekah, buat baik ibu bapa. Ada so mana ni tak ada sahabat. Hidup manusia ni, maya pun dak, buat baik pun dak, taat ibu bapa pun dak, jawab mulut orang tua. Tak ada baik sahabat. Lepas tu klik ke akhirat, menyesal lah, pedah po, menyesal lah, teriak lah kubur, ya Allah, hatalah kami klik ke dunia, ya Allah, tu baik ananuh, tu baik darah, tu baik daging, menyesal. Jadi gapo lagi? Duduklah kubur teriak, tengok latah gelap, tengok tepi gelap, tengok kanan kiri gelap, tengok bawah pala gelap, cik gelap gelemak. Kubur sepik dah duk kapik, siapa apa selisih tu lah rusuk. Bagi orang yang tak ada amalan. Bagi orang yang ada amalan, ya ada lah amalan baik manusia. Sebab tu buat manusia weh. Baik manusia, mudah-mudahan amalan tu dapat tolong kita, dapat bantu kita. Ketika kita duduk dalam kubur, malaikat muka nakir nak main godeng dengan tukar besi, amalan semai timbul, poh. Ni kus maya yo nah, kus maya yo. Mu jangan duk godeng yo gada-gada, aku nak tolong yo. Duk main katak lek kiri. Poh timbul Quran yo. Quran kata ni ku baca dia di atas dunia. Duk nak godeng di kaki, nak amalan sedekah dia. Malah dekat tanya duk godeng yo, malaikat muka ni ku sedekah bagi dia. Sedekah dia atas dunia dulu, aku rupa sedekah ni. Lepas tu ada gapo kita? Fikir molek. Fikir baik-baik. Tak ada siapa yang nak tak baik ni. Tak ada siapa dia nak tak molek. Semua nak ke molek belakang. Tapi nak ke molek kena buat. Jangan duk tunggu-tunggu. Kama dia tak ada menyesal dah. Orang panggil rugi menyesal. Ataupun tak pedah menyesal dah pada hari ni. Tak pedah dah. Duk menyesal. Dah. Pada ketika itu tak boleh dah. Tak pedah dah kita nak menyesal. Malaikan barang siapa yang amal baik. Dapat kebalasan baik. Dan barang siapa amalan jahat, dapat kebalasan yang jahat. Firman Allah Ta'ala. Tuhan firman mana orang buat baik, ya boleh baik. Orang buat jahat, ya boleh jahat. Nabi katanya, al-jaza' min jinsil amal. Nabi katanya, jaza' tu daripada jenis amalan ya. Jaza' min jinsi. Hak ni hak Nabi. Hak Nabi kata, al-jaza' min jinsil amal. Jaza' itu daripada jenis amalan dia. Ya amalan baik, balas baik. Ya amalan jahat, balas jahat. Lepas tu Tuhan kata, nak tengok Tuhan kata. Faman bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'amal mithqala dharratin khairan yarah. Kita nak baca belakang ni.
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tu bagi dengan man syartiyah. Tak kira apa ni. Man ni kalau kita ngaji dalam usul fiqh, orang panggil man lafzun am. Ialah lafaz am. Kurang-kurang dua. Kalau man tika ni 100 masuk dalam man. Kalau man ni 1 juta masuk dalam man. Duduk di pada masyar tu. Berjatuh lah. Berjuta-juta orang. Tu kata nak. Tengok makna kita boh lu. Faman ya'mal. Man tu man syartiyah. Lagi masuk dalam lafaz umum. Kalau kita ngaji dalam usul fiqh. Man tu dalam nahwu panggil man syartiyah. Menjazaikan dua fi'il. Mana fi'il pertama? Ya'mal. Mana fi'il yang kedua? Yarahu. Deh. Faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal ia, yang buat kerja ia di atas dunia dulu ni, mithqala dzarratin, sekadar besar biji zarah. Berat besar biji zarah. Mana besar putih pasir? Pagi-pagi kita buka pintu nampak berdebu, tu besar biji zarah tu. Tu orang panggil biji sawi. Bahasa Arab panggil mithqala zarrah, biji sawi. Khairan, dia buat satu kebajikan besar biji sawi. Ya rahu, nasjaya melihat ia man. Hu akan dia akan misqala zarratin khairah. Ataupun khairah min misqala zarratin. Satu kebajikan yang besar biji zarah. Ia akan nampak kelih di akhirat. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat kejahatan sebesar biji zarah, ya rahu nasya nampak ya man akan dia akan sagawa akan zarratin misqala zarratin syarran sanita. Artinya barang siapa memperbuat akan seteping apa ni? Setimbang sumut. Dah setimbang sumut yang kecil akan kebajikan nascaya melihat ia man ia seorang saat ni barang siapa akan dia akan apa? Setimbang sumut. Makna berat dia sama besar dengan sumut. Sumuk yang kecil, maka ia buat amalan satu ya. Maka dia letak di atas neraca, ia akan boleh tengok amalan kebajikan besar sumuk yang kecil. Dek. Lepas tu, lagi dia katanya, nah, barang siapa memperbuat kejahatan sentimbang sumuk. Sentimbang sumuk sama berat dengan sumuk ya weh. Yang kecil akan kejahatan nas yang melihat ia barang siapa akan dia akan setimbang sumuk yang kecil tu berat sama sumuk tu. Biji zarah tu dah. Kejahatan saat ni tu nas dia boleh tengok. Yakni pada di makituh akhir. Nah, hari tu lagu tu lah. Besar biji zarah boleh tengok, besar biji sawi boleh tengok. Buka ni sikit dah. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dah tu. Karai pula. Dia katanya falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri rabbih an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka Tuhan suruh kita beringat orang yang bertelikah ataupun orang yang menyalahi daripada suruh dan titah bagi para rasul dan para nabi yang menyalahi tak ikut, maka Allah Taala tak orang ni nak kena dua perkara. Yang pertama bala atas diri, ataupun yang kedua kena azab yang amat pedih. Tengok, wa qad qaddamna, dan sesungguhnya telah mendulu oleh kami fi kitabil janaizi, di dalam kitab bahasa bagina bab bicara janaiz, yakni segala mayat-mayat ataupun jenazah-jenazah. Kami mendului hal keadaan kami menakar hal kaunina naqilan, kami menakar anil Fudail ibni Iyadin, kami menakar perkataan ini daripada Fudail ibni Iyad radhiyallahu anhu. Ma maknahu, apakah bermula maknanya? Maknanya makna bagi makna bagi kata jangan kamu kena beringat orang-orang yang menyalahi daripada titahan bagi Allah dan titahan bagi Rasul, kerana orang ni akan nak menipu fitnah dan pula bala-bala dan azab pedih. Makna kana weh? Ittabi turuqal huda. Apa maknanya? Makna qaulihi ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Makna kana weh? Kemudian Fudail ibn Iyad jawab anak, ittabi, hendak mengikutilah engkau turuqal huda, akan segala jalan-jalan pertunjuk ke. Mun turutlah, mun jinyak lakahlah, mun turut pada jalan-jalan pertunjuk ke. Wala yadurruka, dan tidak jadi kemudaratan akan dikau qillatus salikin, oleh sedikit daripada mengikuti jalan ni bagi orang yang duk menjalani. Demo tu jalan ni, demo ni jalan. Mu tak usah turut banyak, tak apa lah tu.
Tapi munturuk jalan pertunjuk ke. Mana jalan pertunjuk ke? Ialah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun jalan yang dibawakan oleh para rasul, maka muslimat. Mun tak seduk turuklah jalan-jalan yang banyak, jalan banyak kata tamu kaum ni. Jalan demon ni, jalan tarekat ni, salik ni, jalan kepada Allah ni, jalan. Tak seduk turuk banyak sangat tak apa tu. Tapi syarat mun turuk kepada jalan-jalan turuqal huda. Jalan pertunjuk ke daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka dan jauhlah akan diri engkau wa turuqad dalalati, akan jalan-jalan sesat, menjauh diri engkau dan pula menjauh diri engkau daripada jalan-jalan yang sesat. Banyak jalan sesat sekarang kan. Mengantik-mengantik pakat beripung tina jatuh, lepas tu katuk pelita, lepas tu boleh anak soleh celah tu. Tu satu tarik, satu salik. Jangan kamu duk turut jalan-jalan yang sesat, menjauhkan diri engkau daripada jalan sesat. Banyak ke jalan sesat lah ni? Banyak nah. Kadang-kadang jalan Yahudi, kadang-kadang jalan Nasara. Pas jalan Nasara lah ni, dia nak cabutkan sifat-sifat malu daripada pok kita. Nak buat ke mana orang Islam, tak boleh malu. Orang Tino tak ada sifat malu. Tengok kan, berapa banyak hari-hari tu baik dalam fake. Berapa banyak tu baik dalam live. Pok Tino-Tino kita di hari ni. Lepas tu kita lah ni, tu Yahudi fikir nak pisah tak sewi kita pergi Quran. Nak buat lagu mana kita tak pergi Quran. Hidup main telefon, siapa galik, tak ada nak pergi Quran. Ini tarik apa? Tarik bagi Yahudi. Ini bukan turuqal huda. Menjauh diri kau, diri kamu saat ni daripada jalan-jalan yang sesat. Wala tautarra, dan jangan tertipulah engkau itu bikasratil halikin, dengan jalan ni bagi orang-orang kebinasa. Mun jangan dok tertipulah dengan kebanyakan daripada jalan-jalan orang yang kebinasa. Wabillahi taufik. Mana jalan kebinasa? Kita dok baca dan doa semua kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami minta tolong ya Allah. Akan dikau lah kami minta bantuan ya Allah. Kami ibadat semua kan dikau. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Minta engkau tunjuk kami jalan yang betul ya Allah. Jangan jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim. Janganlah engkau tunjuk pada jalan orang-orang engkau marah. Mana puak Yahudi, puak Bani Israel, puak Nasara. Ghairil maghdubi alaihim tu kena puak Yahudi. Mangin muduk tunjuk jalan orang engkau marah, orang engkau murka. Siapa tu hai supah, suhai sabcan, jadikan apa kira. Kunu kiradatan khasi. Minta mujah daripada jalan tu ya Allah. Waladhdallin, dan jangan tunjuk juga jalan-jalan puak sesat. Mana daripada puak Nasara, pegikan Nabi Isa tu dikatakan anak Allah, dan Siti Maryam itu isteri Allah. Mintalah mujah ya Allah. Wala tautarra bikasratil halikin wabillahi taufik. Faslun, ini satu fasa. Wa amma kiramud dakhili bil qiyam fallazi nakhtaruhu annahu mustabun liman kana fihi fadilatun zahira min ilmin aw salahin aw syarafin aw wilayatin mashubatin bisyanatin. Tengok. Faslun, ini satu fasa, satu perceraian. Perceraian kata ana. Wa amma ikramud dakhili. Adapun kita buat memulia kepada orang masuk mari pada rumah kita. Orang tu masuk mari pada rumah kita weh. Daripada apa kita tak? Bil qiyam, dengan nak mengqiyam, nak mendiri masuk dalam rumah kita tu dengan qiyam, nak duduk dalam rumah kita. Masuk dalam kisi rakyat kita, dalam sofa kita masalah. Orang tu masuk mari ke rumah kita masalah. Fallazi nakhtaruhu, maka bermula perkataan, jawab lagi amma. Fallazi fal qaulul lazi, maka bermula perkataan yang kami pilih akan dia, akan ma'allazi. Fallazi ikhtarahu, maka bermula perkataan yang kami pilih, kata musannif. Hu akan allazi annahu mustahabun, bahwasanya al-hal wa sya'na mustahabun disunat liman kana fihi, bagi mereka yang ada pada man ini fadilatun zahirah, ada kelebihan yang nyata, yang zahir. Orang masuk mari kita nak mendiami dengan kita dalam rumah kita, maka musannif kata kami pilihkan perkataan apabila bagi mereka yang ada pada dia tu orang panggil apa? Orang panggil timbul kelebihan yang zahir, lahirnya kelebihan dia apa? Min ilmin, daripada ilmu, au salahin, ataupun soleh ya baik ya timbul zahir pada dia, au syarafin, ataupun kemuliaan yang ada bagi seorang yang ada negara, au wilayatin, ataupun geretahe, masbuhatin, mashubatin, yang disertai akan perintah dia tu, ataupun wilayah dia, ataupun pangkat dia yang disertai mashubatin bisyanatin, dengan dipelihara. Orang ni ada martabat tinggi seperti ketua majlis,
ataupun yo ning kita tu nayuk wa masalah, orang panggil wilayah dia, pemerintah dia, pangkat dia, orang panggil patut dimeraingkan, patut dipelihara. Au lahu wiladatun, ataupun bagi dia tu ada wiladah, ada anak-anak. Dah. Au rahimun ma'amas sunnah wa nahwu. Ataupun serta rahim ma'as sunnah, patut digapo disunatkan akan dia. Patut dijalanikan dia wa nahwi dzalika, dan seumpama dimakan itu. Bagi orang ni dia ilmu banyak, zuhir ilmu dia, alimnya boleh baca kitab tu kitab ni, ataupun soleh, dia tu orang amal soleh seperti wali Allah wa amal banyak daripada buat kejahatan, ataupun orang ni timbul kemuliaan pada orang mulia sangat-sangat pakat kucuk tangan dia, ataupun dia pangkat yang tinggi, wilayatun mashubatun bisyanatin, pangkat dia patut diraing dipeliharakan akan dia. Ataupun bagi seorang itu ada wiladah, ada anak-anak yang mulia-mulia, anak yang comel-comel, anak yang ganji boleh-boleh, anak yang aling-aling masalah. Au rahimun, ataupun rahim ma'as sunnah, serta disunat akan dia. Rahim patut kita dimuliai, patut kita dijagai akan rahim perhubungan dia ni. Wa nahwi zalika, sekat tu kami kata wallahu alam. Qadar dulu. Hari ni esok pula dah. Malam ni. Katuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wal azim sultan. Allahumma aghnina bil wa zayyina bil ilmi wa jamal. Allahumma inna wa amalna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Surah. Kita